Bo. Hai, selamat datang ke rancangan cerita hantu saya. Hai, saya hantu baru di sini, baru berpindah di kawasan berdekatan. Nampak cantik lah I malam. Dia apa tak? Rambut I ke tepi, mask I pernah perfect, rambut merah, baju biru. Sang apa ni? Kena tembak. Yelah, I'm so I hidup balik berkena tembak kan. Saya sebagai hantu baru ingin mengucapkan selamat datang. Hai kepada semua. Selamat datang ke saya punya kisah seram satu lagi yang baru. Sorry dah lama tak post sebab busy kan. Oh by the way kan, I nak bagi tahu sikit. Biasa ni sebelum cerita kan, I akan pasangkan lilin kan. Biasa kan macam nak bagi vibe seram, so kita pasang lilin. Kali ni kita nak pasang lilin keluaran I sendiri. Biasalah. Ya benar, I keluarkan lilin sendiri. So ini dia. Nyala. Seram tak bunyi dia? Nyala. Nyala mubarak. Oh macam tu. Itu salah, itu merah. Lantak lah. Okay, so hari ni kita nak bakar lilin. Okay, nampak tak? Kita buka tu tak ada. So ini adalah lilin dia. Hari ni kita akan bakar. Tada. Look at this. Look at this lilin. Fokus kat lilin ni. Nampak tak? Ada tutup ya. Okay, so hari ni kita nak bakar lilin. Ni lilin I bakar ni lavender silk. So akan sedap siap bau dia. Okay, so mana kita bakar. Lepas tu kita akan sambung cerita. Kita akan start bercerita, bukan sambung, kita cerita pun lagi. Panah ayam. Yeah. Seharum bunga yang menggoda. Okay, so kita letak di sini. Okay. Oh by the way, I just nak bagi tahu yang I akan keluarkan I punya scented candle sendiri. So lilin ni adalah keluaran I. I'm so proud of you hantu. So kalau korang nak tengok, korang boleh klik dekat link bawah tu, description tu, and korang boleh start order 30 hari bulan nanti. Dekat website dia tahu. Korang kena order 30 hari bulan, korang kena cepat. Mana tahu habis ke, kita tak tahu kan. So bau dia ada 3 bau tau. So ni I bakar satu bau, which is Astaghfirullahaladzim. Sabar. Itulah cakap kuat sangat. Busuk mulut sampai lilin pun mati. Which is, okay, so ni lilin I bakar ni adalah flavor lavender silk. Okay, so nanti korang boleh tengok lah dekat bawah tu. Korang tengok dekat description tu, ada I bagi link, and I bagi Instagram. Semualah lilin I nyala. Baru ada feeling nak cerita hantu. Lighting dia. Okay, dah promote, dah promote. Jangan lupa beli tau. Support lah. I punya lilin wangi kot. Bukan biasa-biasa. Oh my god, bau dia nak naik. Okay, so mari kita start kita punya sekejap alis sikit. Aku bisa padam ni kan. Okay, so mari kita start kita punya seram sekarang. Okay, so seramnya muka aku. Okay, so hari ni I nak ceritakan beberapa kisah. Ada kisah yang baru jadi tau. Okay, yang ni I cerita yang baru jadi dulu Okay, kisahnya I mean like this time video I nak cerita pasal still dekat kampung lagi. Tapi kali ni pasal I punya mak lang. Mak lang I, dia kena kacau tau. Dia literally paling teruk kena kacau sebab banyak orang dengki dengan dia, and then orang hantar dia efek dekat keluarga dia. Tapi tak apa, itu kita cerita belakang-belakang sikit. Tapi first ni I nak cerita yang the latest one yang jadi dekat I. Jadi dekat I dulu, I ingat lagi. Okay, tak apa, kita cerita. Okay, dengar, sedih dengar tak? Sampai sedut asap pula. Look at the lilin. Okay, siapa yang follow I dekat IG semua tu tahulah kadang-kadang I kena kacau. I akan meroyan dekat Twitter, I akan meroyan dekat Instagram. Hari ni baru je hari tu I kena kacau. Dua kali tau. Benda ni baru jadi. Okay, hari tu
malam tu I on the phone dengan kawan I. Okay, I on the phone kawan I dekat atas. Okay, time tu pukul 2, pukul 1. Biasalah time-time typical hantu keluar ni kan. Memang pukul 1 ke 2 dia punya job start kerja dia. Dia dah punch card dia pukul 1. Pukul 12 dia punch card. So dia buat kerja. Okay, so malam tu I on the phone. I duduk bawah dulu. I duduk bawah. Okay, duduk bawah. I buat live dekat IG. Okay, siapa yang tengok live I time tu, I tengok buat live kat IG. And I makan tom yum kot time tu. Tak ingat lah I makan tom yum. I buat live time tu pukul 1. Lepas tu I dah habis buat live. I buat live and then I naik atas. I naik atas, tu TV, tu lampu semua. I naik atas. Lepas tu I naik atas dulu. Time tu pasal I main iPhone. Lepas tu scroll TikTok, whatsoever. Lepas tu kawan I call. Ada gosip terhangat. Biasa macam, weh, kau nak tahu tak? Pasal aku macam, oh my god, what is that? Biasa macam gosip-gosip dengan kawan-kawan. Sebab PKP kan, bukan boleh jumpa pun. So kita nak borak pun borak daripada handphone. Tak sedapnya mas ni. Air mas masuk mulut. Okay, maafkan saya, ada accident berlaku tadi. Okay, lepas tu I duduk kat bilik. I call kawan I macam, oh my god, kau tahu tak dia ni? Ya ke? Kenapa? Biasalah bercerita kan. Lepas tu adik I kan tidur kan. I kan tidur dengan Afif. Lepas tu bila I on the phone tu, Afif dia macam terganggu lah. Dia macam biasalah I punya suara kan kuat kan. Macam ni tak terganggu pula. Tapi time tu lagi bising lah sebab I on the phone gelak-gelak. Biasalah dengan kawan kan, yang biasa pandai pula tu. Okay, lepas tu bila Afif macam bergerak-gerak, dan I turunlah bawah. Atas menghormat dia tidur, kita turunlah bawah. Turun bawah. Lepas tu I duduk buka lampu. Semua I duduk kat sofa. Sambunglah borak macam, ya ke weh? Kenapa dia macam tu? Kenapa dia berubah Kenapa dia tipu aku ni? Tiba-tiba tadi pukul 2 lebih 10 minit ke 2. Sebab I tengok jam macam tu. I pakai iPod. I pakai earphone. I pakai earphone kan. So earphone I letak dekat I pegang kat tangan. Okay, lepas tu tengah duduk. Tiba-tiba itu tak apa jadi. Tiba-tiba bola adik I kat rumah I ada satu bola warna pink besar. Siapa yang selalu tengok story I tu nampaklah bola besar. Itu bola favourite Afif tau. Afif suka bola tu. Tiba-tiba bola tu jatuh daripada tangga tau. Macam pop. Dia turun daripada tangga. Pop. Lepas aku macam macam benda tu. I pandang belakang. Sebab I duduk macam ni. Belakang tu tangga. Macam tempat biasa kat rumah I. Belakang tu tangga. So memang terang berderang. Tiba-tiba tiba-tiba bola tu jatuh. Pop. Macam ada orang jatuhkan daripada atas tau. Pop. Masa I macam, benda siut. I pandang kan bola tu tengah jatuh. I macam, oh shit. Bola tu siapa pula tolak bola tu? Bola tu besar. Literally bola tu besar. Okay, lepas tu jatuh bawah. I pandang macam, weh, tak kelakar ni. Saya tu cakap, weh, kejap. Sebab kawan I tengah seronok bercerita kan. Saya cakap, macam ni. Weh, kejap weh. Kejap. Masa I bangun, I hold phone tu sekejap. Masa I tengok kat tangga. Mana tahu adik I ingat adik I yang ideal yang kecil tu menyakat I ke. Sebab time tu dia tidur kat tengah. Dia tidur dekat atas lah. Dia tidur kat atas lah. Okay, lepas tu I pandang lah kat atas. I pandang kat atas, tak ada orang siut. Lepas tu kan I macam, siapa pula baling kan. Pasal I dah jadi bengang. Lepas tu I pergi tendang bola tu je. Bodoh, kau ni bodoh. Tak ada lain kan buat I tendang. Pasal I tutup lampu, I terus naik. And then I terus pergi bilik my mom. Sebab I ingat apa tu, dia kawan adik-adik I nyakat I ke apa kan. I pergi bilik my mom, tengok adik I tengah tidur. Lepas tu I macam, itu adik I yang literally semua tidur. Semua tidur memang dah mati dah. Dah ada alio semua. So memang bukan dia orang lah. Pasal I try panggil, dia tak bangun. So maknanya dia memang tak buat lah kan. Selalu dia kacau. So I masuk bilik, I tengok Afif pula. Afif tidur. Lepas I macam, weh, tak kelakar. Siapa yang tolak bola tu kan. Bola tu kat atas tau. Afif buat naik atas. Saya macam, kepala otak dia siap. I macam, I terkejut lagi. Bola tu besar. Kalau bola kecil seram juga, tapi taklah seram sangat. Tapi ni bola tu besar, so jadi 2 kali ganda seram lah. Takkanlah bola tu naik atas sendiri. Lepas tu kita orang maybe je macam, oh maybe Afif bawa naik atas lah time nak tidur. Okay, itu boleh lah positif lagi. Tapi time yang I kesusuran kat bawah tu, yang time bola tu jatuh, siapa tolak? Takut. Tak lah. Okay, itu baru jadi like 2 minggu lepas kot. Okay, lepas tu kita move.
to the latest one, paling latest punya story, which is baru jadi semalam ke, baru jadi tadi lah. Okay, kalau korang tak tengok ni, baru jadi tadi kot. Time tu I pakai baju sama lagi. Okay, lepas tu jadi cerita sini. I ada video tak? Tak ada video. I ada video I balas dendam je lah dengan hantu tu. Okay, I bergaduh dengan hantu. Kau bayangkan. Okay, macam ni. Malam ni pukul hari Jumaat 23 Oktober. Ya, 23 Oktober. Okay, pukul I tertidur pukul 9. Bukan tidur tu dah, I penat gila. I baring. Lepas tu I tertidur. And then terbang abang balik pukul 12. Terbang pukul 12. Then macam biasalah. Sampai sekarang tak tidur dah lah aku rekod ni. Okay, lepas tu I nak minum air lah kan. Biasa I memang akan ada air kat sini. Sebab tak? Supaya macam dehydrated. Selalu nak kulit cantik kan. Biasalah. Okay, lepas tu so my mom sebenarnya naik atas dah tidur. Adik I yang ideal tu je tak tidur lagi. Dia dekat tapi dia dalam bilik my mom. Dia tutup pintu. Okay, lepas tu pukul 1 I dah bangun pukul 12. I scroll handphone, wish birthday orang, cakap happy birthday, semoga tu. Sampai pukul 1. Bila pukul 1 I turun bawah ambil air. I turun bawah ambil air. Kat bawah tak ada orang. Tak ada orang pun. Memang literally lampu tak ada. Lampu tak tutup lagi. Sebab adik I Hafiz tu, dia tengok TV tapi dia naik je, tak tutup TV, tak tutup lampu semua. So dia terang benderang kat bawah tu dengan suara-suara. I turun bawah, I jumpa kucing I Melati dengan Kelvin tu. Lepas tu I pergi ambil air. I ambil air. Bila dah penuh, lepas tu I pegang botol tu, I pergi depan balik. Pergi depan tutup lampu dapur. Pap. Okay, lepas tu I pergi tutup TV pula. Sebab tak ada orang nak datang tutup TV. Lepas tu I pergilah dekat tempat I pergi dekat tepi TV tu. I pergi ambil barang I. Lepas tu, nak tahu tak? Lepas tu kan I dengar bunyi perempuan gelak. Tiba-tiba I tengah duduk siap, I tengah pergi ambil barang dalam beg. Lepas tu I macam yang ni ke? Lepas tu tiba kan tapi laju sikit. Macam tu. Dekat bahagian dapur, bahagian tengah-tengah kat meja makan tu. Lepas tu I macam tengah cari kan, macam dia boleh hihihihi pula kan. Lepas tu I tengok kat dapur tu, tak ada apa. Lepas I macam, hoi. Hoi. Tak ada ni pula. Lepas tu macam bengang. I automatik kalau kena kacau I akan jadi bengang. Sebab I macam, tolonglah, aku dah lah penat berbangun tidur. Lepas tu kau nak kacau aku lagi. Lepas tu hari asyik-asyik nak kacau aku bila aku seorang kat bawah. Kau ni nak apa sebenarnya hantu Aku stres lah. Mas aku pun dah lari dah. I macam tak faham apa benda lah yang kau nak kacau lagi ni. Okay, lepas tu I naik atas. So I macam bengang. I turun balik. I turun bawah. I buka lampu. Lepas tu I gelak balik. Biar hantu tu macam, how dare dia gelakkan I balik. Macam tu. I ada video dia. Okay, so I turun bawah. Gelak kan. Sekejap, I nak buat something. Sebab macam geram. Lepas tu I naik atas. Boleh jadi tadi lah. Pasal I tak tahu lah benda tu. Suara dia macam ni tau. Suara hihihihi tu bukan suara Pontianak tau. Bukan. Sebab suara Pontianak dia lain. Dia takkan gelak, dia nangis sekali. Dia beza. Dia orang ni walaupun sama kaum tapi berlainan bangsa. Apa aku cakap ni? Lantak lah apa. Dia bukan bunyi anak lah. Sebab kalau Pontianak dia akan dia macam nak nangis ke nak gelak. Dia confused lah. Tapi yang ni dia macam hihihihi. Memang kalau you type kat keyboard hihihi tu macam tu bunyi dia hihihi. Tapi suara dia suara perempuan. Budak tau. Bukan dewasa. Boleh dengar macam hihihi. Macam dia memang macam tengah lari hihihi. So macam, kau ni tak ada benda lain ke nak kacau kan? Okay, kalau korang ada dengar story I hari tu, I ada buat story tak? I macam cerita yang ada misteri tengah jadi sekarang ni. Bukan misteri lah, like pelik lah. I tak tahu macam mana dia punya jalan, apa dia punya penyelesaian lagi. Bilik I ni kan ada lampu LED tau. Nampak tak? Lampu LED ni kan, ada cerita ke? Dah ke belum Belum. Lantaklah I ada letak LED ni. Lampu LED nampak tak yang tengah cerah ni kan? Tapi yang peliknya, bila I keluar rumah, macam pergi lepak ke apa kan, bila I balik je,
mesti LED ni tertutup. Tapi tertutup tu bukan tertutup remote tau, tertutup dekat plug. Plug tu literally belakang ni tau, sempit tau. And I percaya bukan Afif buat, sebab Afif tangan dia tak kuat tau, tak kuat sangat. So dia memang satu kerja pula dia nak tunduk kat sini kan. Lepas tu kalau dia nak tutup, dia mesti akan suruh I tutup. Sebab I memang akan plug I akan takkan tutup. I akan guna remote je untuk on off and tukar-tukar colour. Seriously, plug memang tak tutup. Sampai ada LED tu, I rasa plug pun memang dia memang tak tutup. Dia just guna remote je kan. Lepas tu yang peliknya, setiap kali I keluar, memang I tak dekat rumah lah kiranya, ataupun pernah sekali tak dekat rumah, I keluar, bila I balik je mesti tertutup LED ni. I macam pelik gila. I tanyalah my mom, adik I semua, dia kata lah tak ada kerja pula dia nak tutup. Betul juga kan, sebab asal pula dia nak tutup kan. My mom pun cakap memang dia tak ada tutup kan. And adik I yang Aidil tu pun tak ada, adik I yang perempuan Amira tu pun tak ada, memang dia tak ada tutup. Tapi benda ni akan jadi setiap kali I tak ada kat rumah, ataupun I tak ada dalam bilik. Ada sekali I tu I duduk bawah lama, Afif kat bawah, kat atas ada orang. Lampu LED I memang terbuka je. Malam memang I akan buka lampu LED ni supaya macam malam-malam macam ni kan, ada I kan suka mood macam ni. Ada pasal lilin, tapi lilin I akan pasang bila I nak tidur je. Okay, lepas tu bila I turun bawah, bila I naik atas kan, lampu plug ni tertutup. I macam bengang gila siut. I macam apa benda tu, benda sempit tau. Tangan I pun nak masuk dalam tu tak muat. I mean like macam lah tangan gemuk kan, tangan pula dah macam peha. So masuk kat situ, buka balik plug. Plug tu literally tertutup, pok, macam tu tak. Pasal macam sampai sekarang I masih tak jumpa lagi misteri tu. And then I nak pasang CCTV, nak tengok kalau I keluar ke apa. Tapi sekarang pun I bukan boleh keluar pun melepak, sebab PKP kan, kena duduk rumah. Tapi nanti I akan beli CCTV. I mahu kena pasang CCTV lah. Tahulah, pelik lah. I rasa tak tahulah benda tu main-main dengan I ke apa. Tapi I percaya bukan Afif. Sebab kalau dia nak suruh I tutup, kalau tertidur, kenapa Afif suruh buka lampu LED ni? I mean dia okey lah I tidur buka lampu LED ni. Kita memang tak suka tidur dalam gelap. I tak suka tidur dalam gelap. Sebab kalau I tidur dalam gelap, mulalah I akan nampak macam-macam. So I tak suka. I suka mesti ada lampu sikit. Lepas tu bila kalau Afif tak selesa, mestilah dia cakap ke apa kan. Tapi ni dia tak ada bagi tahu apa-apa. Dia just biasa je. Tapi yang peliknya, lampu tu tutup. Tu I macam pelik sampai sekarang. I rasa kalau time I tengah bercerita, dia pun hantu-hantu dia tengah dengar. Dia bersegilah. Aku lah tu yang buat. Bodoh cerita pasal aku. Tak tahulah dia, biar ada nanti I selesaikan misteri ini. Okay, so bermulalah kita punya kisah seram yang betul-betulnya, I mean like yang memang I nak cerita, which is pasal kampung I. Still lagi kat kampung. Tadi tu yang latest yang jadi kat KL yang baru kan. I macam ya Allah, penatnya kena kacau ni sebenarnya. Tak tahulah apa yang hantu nak. I dah buka ayat kursi ke apa ke. Tapi benda ni I rasa benda tu memang tak tahulah tempat dia ke apa kat rumah ni. Tak tahulah. Tak tahulah, biarlah lantak kau lah. Asalkan tak ada buat apa-apa yang membahayakan. Rambut I cantik lah. Okay, so kisah yang I nak cerita kat pasal kampung ni is Mak I. Mak I is adik-adik my mom lah. Nombor 3 lah Mak Lang kan. Okay, lepas tu dia ada serumah dia like kena kacau tak. Dia macam, sebab kan dia berjaya, dia kira berjaya jugalah sebab dia doktor. Okay, and then ada orang hantar something dekat dia. Sebab I rasa sebab dengki, macam kesian. Even sampai sekarang pun nak buang tak boleh. Sebab benda tu macam dah banyak tu tak. Literally dah banyak. Dah pergi macam-macam ustaz, Darul Syifa lah, apa Darul Takzim, Darul whatever, Darul Makmur, Melaka Bandaraya Bersejarah ke, mampuslah apa, Darul pun tak jalan. Sebab like benda tu dah ada kat dia banyak. Okay, I cerita dia banyak tau. I siap buat point lagi ni. Ada satu I siap interview anak dia dengan Mak Lang I, just nak bagi nak bagi point apa yang dia pernah kena kacau. Banyak bodoh, lebih 10, lebih 20 ni point-point I. Tapi tak apa, I cerita demi korang ya. Ada certain pengalaman I lalui sekali sebab I ada dekat rumah dia. Ada yang tak ada, diorang je lalui. So sebab tu I kumpul maklumat. Sebab at least apa yang I cerita ni betul lah kan. Tak adalah aku mereka. Lambat lagi nak reka-reka. Okay, so kita cerita yang mana ni nanti kalau panjang sangat I sambung part 2 akan datang. Okay, so kita cerita sini. Dia, kisah dia besar tau. Sebab Malang I pernah pindah rumah sebab kena kacau. Okay, kita cerita kat rumah lama dulu. Okay, first rumah lama dia time I kecil-kecil, I selalu tidur rumah. Sebab I kan rapat dengan cousin I. So kita tidur rumah dia. Biasalah adik-adik kan, adik-adik my mom semua kan pergi rumah raya whatsoever, tidur sana, tidur sini, macam biasa kat kampung bla bla bla. Okay, pernah kisah-kisah jadi dia pernah ada satu bibi tau.
ambil bibik. Bibik ni daripada Indon lah kan. And then bibik tu bawa saka dia sekali daripada Indon. Bodoh tak? Orang panggil bibik, kau datang buat kerja. Yang kau pergi bawa saka kau sekali. Kenapa? Saka kau nak tolong kemas rumah. Lambat lagi. Okay, so bila sebab apa kita orang cakap dia bawa saka? Sebab yang mak lang I ke apa semua satu family tu nampak macam-macam dalam rumah tu. And then I yang duduk situ pun pernah nampak. And then pakcik I yang tidur situ pun pernah nampak. Tapi mostly dia cerita-cerita dia macam ni. Okay, malam-malam bila lepas orang dah tidur je ke kan, akan dengar bunyi macam orang makan kuat-kuat dekat dapur tau. Bunyi macam, okay, cuba bayangkan you semua dah tidur. Semua dalam dekat rumah dah tidur. Tapi adalah you tak tidur lagi ke, you seorang tengah main phone gitu. Tiba-tiba you dengar bunyi kat luar, kat meja makan, macam ada orang tengah makan yang buas, yang kuat gila ni. Macam bunyi macam kuat lah. Bunyi orang tengah makan yang macam gelojo nak mampus. Okay, lepas tu pakcik I pernah tidur. Okay, pakcik I pernah tidur dekat rumah malang I atau rumah yang lama kan. Dia tidur, and then dia nampak beruk, like macam beruk lalu dekat dapur tu. Macam tu selalulah nampak. And then like, sebab tadi macam satu orang je boleh nampak tu tak benda ni. Tapi sebab kan obvious sangat, maybe saka dia like kuat ke apa ke something like. Sebab bawa daripada Indon kan, tak ke international sakanya. So dia bawa, nampak ada orang beruk, bunyi lalu kat situ besar. Dia kata, pakcik I tu kata besar macam tu, like gemuk macam tu. Okay, lepas tu dia nak, pasal ada sekali tu malang I ke siapa tu ada nampak ada beruk tu juga dekat belakang langsir sliding door tu, macam tengah tinjau. Bayangkan langsir masa dia tinjau macam ni. Dia kalau saka-saka ni kan mesti like beruk, dia mesti binatang, tak beruk ke apa. Sebab macam yang dekat rumah tu semua mostly nampak benda yang sama. And then semuanya datang bila bibik tu ada. I mean like, yalah bibik tu kan. Okay, ada sekali hari tu ni makcik I pula, sebab adik-adik my mom kan ramai. And then time tu zaman dulu bukan ramai yang dah kahwin. Sekarang yelah sebab I dah kahwin, ada family. Macam dulu yang muda-muda adik-adik my mom kan ada 11. And then yang bawah-bawah tu yang belum kahwin time tu selalu dah tidur rumah malang I, selalu dah tidur dekat situ semua. And then yang adik-adik makcik I pernah tidur situ. And then tiba-tiba dengar bunyi orang makan kuat tau kat dapur tau. Lepas tu makcik I pergilah kat dapur tu. Sebab okay, rumah dia tentu rumah dia kecil. I taklah kecil mana rumah lah kan, satu tingkat je. And then ruang tamu, bilik, dapur. Dua bilik tu dekat dapur sekali, faham tak? Satu bilik dekat depan dengan ruang tamu. Okay, so bila tetamu datang tidur dekat living room lah, kat tengah-tengah depan TV tu. Okay, so dia connect tu dapur. I mean like boleh nampak dapur lah kiranya. Lepas tu malam tu tiba-tiba tengah tengok TV ke tengah apa, dengan bunyi orang makan kuat-kuat tau. Lepas tu makcik I pergi tinjau tu tak dia nampak apa. Dia nampak beruk tu tengah menyangkung makan macam tu. Macam creepy gila sih dia nampak dari belakang. Lepas tu makcik I tu terus tak tahu lah apa jadi kat dia. I mean dia buat tak tahu ke, dia pergi tidur balik ke. Rasanya dia tidur balik kot. Dia nampak no. Bukan dia nampak beruk tu. Dia nampak bibik tu. Dia nampak bibik tu makan mencangkung dekat depan pintu, dekat belakang dari dapur lah, tepi mesin basuh tu. Macam you bayangkan kan, you pergi dapur, tiba-tiba nampak bibik tu tengah menyangkung macam tu. Faham tak? Macam tu lah, like saka makan kan. Dia masuk dalam badan tuan dia and then makan sekali. Wih, scary bodoh kalau ada kat situ. Takut betul. Okay, lepas tu bila dah lama dah macam banyak sangat kena ganggu kan. Macam even orang yang datang pun kena ganggu semua tu. I pernah sekali, tapi I datang time tu raya kot. Raya ke raya kot. Kita semua raya rumah malang I. Adik cousin I ramai. Kita macam rapat-rapat lah yang geng kan. And then malang I ada satu seorang, ada 4 orang anak. Seorang tu 2 perempuan 2 lelaki lah, buat saya pula kan. Okay, lepas tu kita orang main kat taman. Time tu nak maghrib tau, dekat taman rumah, depan rumah dia je. Tak main-main kat taman dan main. Lepas tu bila dah main, kita orang terdengar ada seorang, ada suara jerit nama anak malang I. Okay, nama anak malang I tu dah Atira tau.
Okay, kita tengah main-main taman. I tengah main buaya tu, dua orang ingat. Lepas tu yang tu tengah main gelongsu. Berapa orang lah, 5 atau 6 kot yang tu. Lepas tu tiba-tiba kan dengar belakang. Okay, taman tu, okay, you bayangkan cakap. Okay, ni perumahan. Ni perumahan Okay, taman tu kat tengah ni. Ni taman padang, taman. Belakang ni hutan. Literally hutan. Hutan lagi lah. Tapi sekarang I rasa dah jadi rumah kot, perumahan juga. Tapi dulu hutan. I ingat lagi ni. Okay, dan kita orang kat tengah ni tengah main. Time tu 6.30 ke nak kat 7. Itu nak dekat maghrib lah. Kita tengah main. Tiba-tiba tu tak apa kita dengar. Kita dengar ada suara kuat sangat. Atira. Dipanggil nama anak malang I tu. Tapi benda tu datang daripada arah hutan tu tau. So kita orang ramai-ramai, I dengan cousin I yang lain kan, Atira. Weh, suara dia bergema like macam kuat gila. Satu taman tu dengar. Tapi daripada belakang, daripada arah belakang. Sebab kita main buayan tu belakang tau. Lepas tu macam kita semua takut gila. Kita pandang sama lain kan. Lepas tu kita lari lah pergi kat rumah kan. Weh, memang takut teruk. Weh, tadi tu dah lah kecil, baru berapa tahun tak. Dajah semua dajah kot. Lepas tu dengar suara tu, suara macam perempuan yang halus tapi kuat panggil anak mak lang I tu. Bergema siap. Lepas tu kita macam lari gila. Lepas tu kita orang semua lari tukar masuk dalam rumah mak lang I kan. Lepas tu semua tanya, kenapa ni. Lepas tu kita cakap lah, ni ada orang panggil nama ni. Kita lari sebab kita memang takut gila. Lepas tu kita pelik. Yang best ni kan, Atira tu tak ada. Kita semua dah lari tau. Lepas kita cakap, Atira mana? Kita tak ada kat mana. Dia kat taman tengah main seorang lagi. Tengah turun gelongsu, main lari balik. Kita macam, weh, kepala otak dia. Lepas tu kita langsung pakcik-pakcik I pergi ambil. Dia panggil, sini. Weh, creepy gila time tu. Sumpah creepy gila. Takut gila kot. Dah lah bergema. Suara tu kuat nak mampus. Macam ada orang besar panggil pada arah hutan tu. Takut lah. Okay, lepas tu like, bila dah jadi macam-macam, satu tu jadi nampak ni lah, kena kacau lah, pintu kena ketuk lah benda. Faham tak? Rumah tu taklah rumah besar sangat kan. Lepas tu macam-macam kena. And then like, lepas tu malam I decide pernah panggil ustaz datang rumah ubat. Okay, ustaz tu tapi yang bestnya time tu, time plan ustaz tu datang rumah. Kita orang bibi tu tak boleh ada kat rumah tau. Sebab nanti dia tahu lah kan. So time tu mak lang I bawa bibi I keluar sekali kot, pergi beli barang ke sama hal like that. Lama dah kisah dia tak ingat. Tak ingat dia pergi mana. Tapi dia keluar bawa bibi I. And then pergi berubat. Ustaz tu datang rumah. Ustaz tu letak limau tau. Ustaz dah baca-baca sampai like limau. Dia actually orang besar tau. Letak dekat tempat bibi, dalam bilik bibi tu, tapi sorok lah kan. Okay, lepas tu Ustaz tu baca-baca. Ustaz tu kata memang dia ada bawa daripada Indon lah. Kiranya bibi I tu punya saka daripada Indon. International kan. Hantu pada pasport tau. Takut. Okay, lepas tu keesokan harinya, macam ustaz tu tengoklah balik limau tu tau. Ada tak macam mana tu diorang berubat, tak tahulah I. Diorang punya style letakkan limau. Lepas tu bla bla bla. Esoknya diorang suruh check limau tu balik. Tapi bibi I tak tahu. Bibi I pula, janganlah bibi aku. Bibi mak lang I tu tak tahu. So bila check balik limau tu jadi hitam yang literally hitam sampai kecut. Baru 1 hari babe, dia kecut. Limau tu macam dia potong separuh. Dia letak dekat tepi almari baju tak silap I yang tu. Sebab dia bercerita tu. Lepas tu bila esoknya limau tu kecut jadi hitam, busuk. Jadi busuk teruk. Bukan tapi tipikal limau busuk yang macam kalau kita biar tak makan tu. Itu pun ambil masa seminggu lebih kan. Tapi dia 1 hari jadi busuk teruk. And then ustaz kata memang ada benda like dekat rumah tu. Sebab dia bawa saka tu daripada whatsoever bla 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 bla. Okay, lepas dah kejadian banyak kali kena kacau. You bayangkan banyak sangat kena kacau sampai malang I decide untuk pindah rumah. Sebab maybe okay, dan bibi tu dah diberhentikan. Ya, dah diberhentikan. And tak tahulah dah berhentikan ke lari. Tak tahulah, rasanya dah berhenti. Tak ingat lah, nanti tanya dia balik. Tapi rasanya dia dah berhentikan lah. Okay, dah berhenti, dah tak kerja lah. Kini dia tak kerja. Okay, lepas tu dah bayangkan kena kacau banyak sampai dia pindah rumah. So now dia dah pindah rumah, which is lagi dekat dengan rumah nenek I. Tapi bila pindah rumah lagi banyak kena kacau. Lagi teruk yang ni lagi teruk. Literally lagi teruk. Efek bukan efek dia satu keluarga. Semua jadi efek gila-gila tau. Tapi jadi efek gila tau.
Okay, so I rasa sampai sini saja sebab dah lama sangat. Nanti I akan sambung part 2, which is I cerita balik, sambung balik pasal I punya mak lang ni, tapi dekat rumah baru dia. Rumah baru dia lagi macam-macam kena, literally macam-macam kena. Literally sampai nampak ada yang merangkak sampai ke ceiling, bumbung. Tapi I tak boleh cerita sekarang lah, mampus panjang sangat. Rasa seram sekarang ni. Tak tahu lah seram. Tapi tak apa, kita akan sambung nanti ya. Korang akan tunggu minggu depan ke, atau minggu depan lah. I target minggu depan I akan post. So korang jangan lupa take care and thank you for watching. I sambung lagi, I promise I memang akan sambung pun. And jangan lupa tau, jangan lupa check out website I punya lilin ni, 30 hari bulan. Nanti dia launch, lepas tu korang boleh lah beli tau. Ada 3 flavor. Wangi babe. Cantik kan? Cantik kan? I design sendiri tau. Macam-macam lagi. So korang stay tune and jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Nanti I akan cerita, I akan sambung part 2. Okay? Stay tune. Bye. Nyala. Thank you for watching guys. And jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. Okay? Bye-bye.